Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Keselamatan awam dan kesiapsiagaan terus diperkukuh bagi memastikan keselamatan rakyat dan penduduk sentiasa terpelihara. Sokongan rakyat terhadap perbelanjaan domestik mampu memberi impak besar memperkukuh ekonomi negara. Sistem Bruhaj membolehkan pendaftaran haji lebih bersistematik dan teratur. Perinciannya antara yang dimuatkan dalam laporan hari ke-6 mesyuarat pertama dari mesyuarat permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara selepas ini. Kecemerlangan perkhidmatan awam, pemangkin pembangunan dan kemajuan negara serta usaha memperkukuh keselamatan awam dan kesiapsiagaan antara mendapat tumpuan persidangan Majlis Mesyuarat Negara hari ini. Sidang dimulakan dengan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik. Antaranya pelindungan kebajikan pekerja dan skim perantisan di bawah Pusat Pekerjaan Brunei. Bagi memperkukuh tadbir urus pengurusan tenaga kerja, pendekatan bersepadu terus dilaksanakan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, menegaskan langkah-langkah tersebut bertujuan melindungi hak serta kebajikan pekerja. Sentiasa terpelihara. Berhubung skim-skim perantisan di bawah Pusat Pekerjaan Brunei, Jabatan Perdana Menteri yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menjelaskan, skim-skim tersebut bukan sahaja meningkatkan kebolehpasaran dalam jangka pendek, tetapi menyumbang kepada kestabilan pekerjaan dan pembangunan kerjaya jangka panjang belia tempatan. Laluan efektif dan berdaya saing ke arah penempatan pekerjaan tetap sama ada tanah. Usaha memperkukuh perkhidmatan geriatrik dan kerjasama penyelidikan institusi pengajian tinggi tempatan membuka peluang pekerjaan juga dibangkitkan dalam pertanyaan bagi jawab lisan. Bagi pendekatan bersepadu menggunakan telemedicine melalui aplikasi BruHealth, jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, ia dijangka menyediakan persekitaran yang lebih inklusif dan sistem sokongan yang lebih mampan bagi warga emas yang terlantar di rumah, klinik fizikal serta lawatan ke rumah pesakit. Untuk penduduk yang semakin berumur. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pula mengongsikan pendekatan kerjasama penyelidikan bersama institusi pengajian tinggi tempatan menyokong penggubalan dasar yang lebih berkesan, membantu meningkatkan produktiviti industri serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi dalam sektor berkenaan. Dalam memastikan keselamatan rakyat dan penduduk sentiasa terpelihara, beberapa inisiatif utama dilaksanakan, antaranya memperkukuh keselamatan awam dan kesiapsiagaan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, mengongsikan perkara tersebut dalam kenyataan mengenai sinergi kerajaan dan komuniti sebagai tunggak keselamatan awam dan kesejahteraan sosial di negara Brunei Darussalam. Latihan Bencana Kebangsaan atau LBK 26 juga dirancang untuk diadakan pada tahun ini
yang merupakan satu perancangan strategik yang amat signifikan bertujuan untuk memvalidasi keboleh operasian prosedur operasi standard kebangsaan iaitu NASOP edisi 2012 yang kini dalam fasa pengemaskinian. Langkah ini adalah penting bagi menjamin dokumen tersebut kekal kalis cabaran iaitu future proof serta responsif dalam menghadapi landscape risiko bencana moden yang semakin kompleks dan rencam. Memandangkan kekukuhan sebuah negara tidak hanya terletak pada keupayaan institusi kerajaan menggubal dasar dan melaksanakan program, sebaliknya ia memerlukan sinergi kerajaan dan komuniti yang kukuh. Dalam hal ini, peranan pemimpin akar umbi masyarakat, pertubuhan bukan kerajaan, sektor swasta, setiap anggota masyarakat amatlah penting di mana keselamatan awam bukan bertanggungjawab satu pihak sahaja. Kesejahteraan sosial juga bukan beban yang digalas oleh kerajaan semata-mata. Sebaliknya, kedua-keduanya merupakan amanah bersama yang menuntut iltizam kolektif, semangat kebersamaan dan tindakan bersepadu seluruh lapisan masyarakat. Dewan turut mendengarkan ulasan ahli-ahli rasmi kerana jawatan semasa perbahasan dasar mengenai rang undang-undang perbekalan dan usul ketetapan kumpulan wang kemajuan. Antara yang disentuh, kelestarian ekosistem pendidikan dan meningkatkan kemahiran kaki tangan. 2025-2035 yang dilancarkan oleh Pelan Kementerian Pendidikan Hijau 2025-2035 merupakan komitmen untuk menerapkan prinsip kelestarian dalam keseluruhan ekosistem pendidikan negara selaras aspirasi Wawasan Brunei 2035. Kekal sebagai cabaran kritikal yang memerlukan Pelaburan dalam latihan dan kepakaran amat penting dari segi meningkatkan kemahiran dan mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga luar dalam jangka panjang. Berpaksikan 3 skop utama iaitu warga kerja, Usaha meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan awam dengan berpaksikan 3 skop utama iaitu warga kerja, organisasi dan perkhidmatan menjadi pemangkin kepada pembangunan dan kemajuan negara. Pendaftaran haji melalui sistem Bruhaj memberi kesan yang sangat positif dari sudut pendaftaran haji yang lebih bersistematik dan teratur. Sokongan rakyat terhadap perbelanjaan domestik mungkin dianggap ringan, namun ia mampu memberi impak yang besar dalam memperkukuh ekonomi negara. Demikian antara yang ditegaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa merumuskan perbahasan dasar bagi rang undang-undang perbekalan dan usul kumpulan wang kemajuan. Adalah penting bagi kita semua memainkan peranan untuk menyokong ekonomi tempatan dengan memilih untuk berbelanja di dalam negeri, membeli produk tempatan dan menggunakan perkhidmatan perniagaan domestik. Kita secara langsung membantu memperkukuhkan asas ekonomi negara kita sendiri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga merumuskan usaha kerajaan dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Kerajaan menyedari bahawa usaha membangunkan ekonomi negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama erat antara kerajaan, sektor swasta serta rakyat secara keseluruhannya. Oleh itu, kerajaan akan terus mengalu-alukan pandangan dan kerjasama dari semua pihak bagi memastikan setiap inisiatif pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan petang tadi dan akan disambung esok pada pukul 9.30 pagi. Rakaman persidangan harian MMN boleh diikuti melalui saluran rasmi RTB Perdana dan RTB Sukma Indra. Rakaman bagi bahagian 1 pada pukul 9 malam dan rakaman bagi bahagian 2 pada pukul 11 malam. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.bn.
Majlis Keagamaan dan Berkebajikan terus diadakan oleh pelbagai pihak pada hari-hari terakhir bulan Ramadan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Tarif elektrik bagi sektor komersial dikemas kini. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua dalam ulasan Menteri pada mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara pada 17 Mac 2026. Kadar tarif semasa telah diteliti semula, khususnya bagi sektor komersial, iaitu dari bersifat regresif ke progresif bagi menggalakkan penggunaan tenaga secara berhemah, menyokong pembiayaan sistem tenaga yang semakin berkembang, menjamin keterjaminan bekalan elektrik serta memperkukuh keyakinan pelabur dan daya tarikan negara terhadap pelaburan langsung asing FDI. Perkara tersebut juga dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dalam kenyataan bagi belanjawan tahun keuangan 2026-2027 pada mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara pada 14 Mac 2026. Pengemaskinian tarif elektrik progresif bagi sektor komersial dicadangkan untuk dilaksanakan pada tahun 2028. Majlis Khatam Al-Quran terus menyemarakkan penghujung bulan Ramadan. Lewat petang kemarin, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah BKISHHB Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis seumpamanya. Bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Penasihat BKISHHB. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Takbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Pada majlis ini, dua warga BKISHHB menerima sumbangan. Juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di Masjid Kampung Kilanas. Hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazami bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Pengisian majlis bacaan Surah Al-Fatihah diikuti khatam Al-Quran dan penyampaian derma kepada 22 anak yatim dari Kampung Kilanas. Majlis antara lain bertujuan melahirkan masyarakat lancar dalam membaca Al-Quran di samping mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas dengan penduduk kampung sekitarnya. Majlis Perundingan Kampung Tanjung Nangka juga tidak ketinggalan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran lewat petang kemarin di Dewan Setenaga Kampung Tanjung Nangka. Majlis Tadarus yang bermula sejak 2 Ramadan lalu disertai lebih 40 orang. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan derma kepada 7 anak yatim serta 6 buah keluarga yang kurang berkemampuan di Kampung Tanjung Nangka. Selain itu, sumbangan derma juga disampaikan kepada 2 warga emas Kampung Tanjung Nangka.
Dana Penyiaran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim Dana menerima sumbangan keseluruhan berjumlah $100,500 Brunei daripada 108 penyumbang. Para penyumbang terdiri daripada syarikat perniagaan dan individu dari Persatuan Brunei China One Belt Road. Majlis berlangsung pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara, selaku ahli lembaga pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi pihak Dana. Juga hadir Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setia Usaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan, selaku Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Dana. Kumpulan syarikat YMRM dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung MPK Jerudong A dan B serta Persatuan Warisan Kedayan Jerudong menganjurkan majlis penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim dan orang-orang istimewa. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurong. Hadir Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Tuan Yang Terutama Sri Ramu Abghani, Pesuruh Jayatinggi Republik India ke Negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke Negara Brunei Darussalam. 120 penerima terdiri daripada penduduk Kampung Sengkurong dan semata menerima sumbangan. Juga diselajurkan tahlil dan doa arwah. Sementara itu, 87 anak yatim menerima sumbangan derma dalam program berbuka puasa dan menyantuni anak yatim lewat petang kemarin. Program anjuran Arno Zoe Wonderland Playground and Cafe dengan kerjasama RPN Kampung Pancur Mengkubau, Kawasan 2 dan 4 serta kumpulan khas Belia Bakti berlangsung di sebuah kompleks membeli belah di Kampung Salambigar. Antara yang menyampaikan sumbangan Tuan Yang Terutama Tran Anh Vu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara ini, dan Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Inisiatif tersebut mencerminkan nilai-nilai murni Ramadan, kemurahan hati, perpaduan dan kesyukuran serta memperkukuhkan komitmen berterusan dan penglibatan komuniti di negara ini. Sempena ulang tahun ke-28 Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC dalam industri perkapalan maritim BGC mengadakan kempen derma bagi menyokong kanak-kanak yang menghadapi cabaran sosioekonomi di bawah Semata Brunei. Pagi tadi, BGC menyerahkan sumbangan kepada kanak-kanak berkenaan di Semata Brunei Edge Center Kampung Mata-Mata. Sumbangan disampaikan oleh Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu, pengarah urusan BGC. Dana tersebut disalurkan khusus untuk menyokong kanak-kanak yang telah dikenal pasti oleh Semata Brunei bagi program bantuan tersebut. Melalui kerjasama berterusan dengan organisasi seperti Semata Brunei, BGC kekal komited dalam memberikan bantuan bermakna yang menyokong komuniti yang memerlukan. Seramai 100 anak yatim dari Mukim Sengkurong menerima sumbangan derma dalam Majlis Penyampaian Derma Anak-anak Yatim Mukim Sengkurong. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di Sengkurong. Penyerahan derma disempurnakan oleh Yang Amat Mulia Penyiaran Anak Haji Muhammad Ruzaini bin Penyiaran Dr. Haji Muhammad Yaakob. Majlis diselajurkan dengan tahlil dan doa arwah serta berbuka puasa. Majlis antara lain sebagai usaha kebajikan bagi membantu anak-anak yatim di mukim berkenaan, khususnya dalam membuat persiapan menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri.
Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam melalui Pelatun Tutong dan Pelatun Belaid lewat petang kemarin menganjurkan program Gembara Infak Kasih Ramadan yang berlangsung di Masjid Hasanul Bolkiah, Pekan Tutong. Program diisikan dengan bacaan tahlil dan doa selamat sebagai tanda kesyukuran serta memohon keberkatan dan kesejahteraan. Dalam majlis itu, 27 orang anak yatim menerima sumbangan yang disampaikan oleh Dayang Lailatul Zubaidah binti Hussein, Presiden Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam bersama Bendahari Kehormat Persatuan. Dalam membantu keluarga-keluarga yang memerlukan di negara ini, Gomamam menganjurkan kempen Derma Gomamam. 15 keluarga di daerah Tutong yang terpilih menerima sumbangan yang mengandungi makanan keperluan asas menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Inisiatif seumpamanya mengukuhkan hubungan bersama masyarakat dan menyumbang secara positif kepada masyarakat di negara ini. Setiap kali tibanya bulan Ramadan dan Syawal, amalan menziarahi kubur sinonim dengan masyarakat Islam di negara ini. Perlu diingat, ketika menziarahi tanah perkuburan, terdapat panduan dan adab yang patut diikuti. Muhammad Nabil Al-Syafi'i bin Safurizal seterusnya melaporkan. Berwudu dan memakai pakaian menutup aurat merupakan antara panduan dan adab ziarah kubur. Amalan ziarah kubur juga sangat digalakkan untuk dilakukan pada bila-bila masa. Ziarah kubur ataupun kata Rasulullah SAW baik untuk kita ni, untuk menghidupkan hati kita ni yang telah mati. Jadi di antara adabnya adalah pertama sekali bila kita ni masuk ke kawasan kubur itu, kita bagi salam dulu. Paling simple, Assalamualaikum. Yang kedua, bila kita sampai sudah ke sana, jaga tingkah laku kita ni, langkah kaki kita ni jangan sampai melangkah tempat kubur. Amalan ziarah kubur turut mempunyai hikmahnya tersendiri. Antaranya mampu menimbulkan rasa insaf dan mengingati mati. Salah satu amalan yang boleh dilakukan semasa berada di tanah perkuburan ialah berdoa. Rasulullah pernah bersabda, terhenti amalan seseorang anak Adam itu melainkan 3. Salah satunya adalah doa anak soleh kepadanya. Jadi bila seorang anak atau siapa saja yang berdoa untuk si mati, maka doanya itu akan sampai kepada si mati. Yang ketiga, kita boleh baca apa-apa surah daripada Al-Quran. Kebiasaannya surah Yasin. Dan yang terakhir adalah kita ni bagi salam, kemudian kita ni berangkat pergi. Amalan diharap dapat terus dipelihara sebagai satu tradisi yang membawa keinsafan serta mengeratkan hubungan kekeluargaan dalam kalangan masyarakat. Laporan Muhammad Nabil Syafi'i bin Safurizal untuk Berita RTB. 2 buah rumah dilaporkan ranap dalam kebakaran pagi tadi di Kampung Peramu. Ketika dihubungi Ketua Kampung Zon 2 Kampung Air memaklumkan kebakaran berlaku kira-kira pukul 11.15 pagi, jumlah kerugian masih dalam siasatan. Brunei Shell Marketing BSM akan memastikan bekalan minyak di stesen-stesen minyak di seluruh negara mencukupi sepanjang Hari Raya Aidilfitri. Langkah-langkah pemantauan dan operasi stesen minyak juga dirancang bagi memudahkan orang ramai mendapatkan bekalan minyak sepanjang musim perayaan. Bagi memudahkan orang ramai mendapatkan bekalan minyak sepanjang sambutan Hari Raya, beberapa stesen minyak akan dibuka mengikut jadual yang telah ditetapkan. Pada malam raya juga, semua stesen minyak akan beroperasi lebih masa untuk memenuhi keperluan orang ramai yang ingin membeli minyak. Untuk kemudahan orang ramai, pada hari raya pertama, 14 buah stesen minyak akan dibuka, 7 buah stesen minyak di daerah Brunei Mora, 2 di daerah Tutong,
3 di daerah Belait dan 2 di daerah Temburong. Dan pada hari raya yang kedua, 30 buah stesen minyak akan dibuka, 18 buah di daerah Brunei Muara, 5 di daerah Tutong, 5 di daerah Belait, 2 di daerah Temburong. Sementara itu pada hari raya yang ketiga, 34 buah stesen akan dibuka, di mana 20 buah di daerah Brunei Muara, 6 di daerah Tutong, 6 di daerah Belait, 2 di daerah Temburong. Dan pada hari raya keempat, insya-Allah semua stesen minyak akan beroperasi seperti biasa. Sebuah lagi agensi pelancongan diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancongan Arab Saudi bagi tahun 2026 Masihi oleh Jabatan Urusan Haji. Dengan kebenaran yang diberikan kepada Al-Khaif Travel and Tours Sendirian Berhad, jumlah agensi pelancongan yang dibenarkan untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancongan Arab Saudi bagi tahun 2026 Masihi meningkat kepada 35 buah agensi pelancongan. Orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadat umrah disarankan untuk membuat urusan serta berhubung terus dengan agensi-agensi pelancongan yang telah diberikan kebenaran bagi mengendalikan perkhidmatan tersebut. Jabatan Urusan Haji mengingatkan bahawa agensi-agensi pelancongan yang tidak mempunyai kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji dan pakej umrah, visa umrah dan visa pelancongan Arab Saudi adalah tidak dibenarkan untuk mengendalikan pakej umrah termasuk membuat sebarang iklan atau tawaran berkaitan dengannya. Maklumat mengenai senarai terkini agensi-agensi pelancongan yang dibenarkan boleh disemak melalui laman sesawang rasmi atau media sosial Kementerian Hal Ehwal Agama atau berhubung terus dengan Jabatan Urusan Haji bagi maklumat lanjut. Separuh jalan di Lebuh Raya Rimba ditutup sementara hari ini sehingga esok bermula 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja menaikkan 66 kV kabel drum di Lebuh Raya Rimba, Hala Tunku. Sementara itu, sebahagian jalan di Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Muara juga ditutup sementara hari ini sehingga kerja-kerja kontrakting bagi pembinaan jejambat di Lebuh Raya Muara Tutong, tapak industri Tanjung Kajar selesai. Kerja-kerja tersebut akan mula dilaksanakan bermula pukul 9 pagi sehingga 1 petang. Para pengguna jalan raya dinasihatkan sentiasa berwaspada dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Seluruh simpang 185 Jalan Tunku, Kampung Tunku dan kawasan sekitarnya akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Gangguan adalah disebabkan kerja-kerja pemasangan PRV di Simpang 185 Sengkang 82 Kampung Tunku yang dijalankan esok bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Bagi permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123.